Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memanjangkan umur kita supaya kita dapat belajar pada hari ini lagi. Alhamdulillah. Maka kita tak lewatkan masa, marilah kita murajaah daripada hasa ini lagi, iaitu murajaah hadis yang pertama, iaitu hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Kita ngaji dua hadis dah yang telah lepas, dan pada hasa ini kita akan murajaah pada hadis yang pertama, iaitu hadis apa yang pertama, iaitu al-halal bayyin. Halal itu nyata dan haram itu nyata. Wal haram bayyin. Baik, banyak ke ustazah suruh pada pelajaran yang pertama hadis ni. So kita hatta fai suruh mari baca hadis yang pertama, halal bayyin wal haram bayyin. Banyak ke hatta dah, tetapi banyak lagi yang tidak hatta lagi. Maka harap kepada pelajar semua hattalah fai siang, hatta fai siang di dalam klum kita, dalam klum chat kita, hatta batu serta nama dan namrah. Maka orang yang tak hatta lagi faisi yang baca pada hadis ni, maka harap hatta tiklah. Yang kita bacanya apa? Iaitu an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu, rawahul muttafaqun alaih ataupun rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah lafaz hadis tuabut hadis yang kita gapo? Yang kita belajar pada pelajaran yang pertama, iaitu apakah makna hadis pada hadis yang ustazah baca tadi. Ustazah nak royak secara ringkas hadis ini, royak kepada kita, Nabi royak kepada kita bahwasanya perkara yang halal itu nyata, cacin. Gapo? Make ike binatang hok lelau. Tuhan dah royak, Quran dah royak, hadis dah royak kata ike hok dok lelau, hok dok le air saat itu halal, boleh makan. Itu nyata dah, kita tak nak pergi cari laktalan kata ikan saat ni tu haram ke halal dak, sebab Quran dan hadis telah ayat dah. Wa bain wal haram bayyin, dan benda yang haram itu nyata, seperti zina. Tuhan dah ayat zina itu haram, hadis pun dah ayat atas zina tu haram. Orang panggil haram itu telah nyata dah, kata haram. Telah cacin kata benda-benda saat ni tu haram. Wa bainahuma mustabihatun, dan di antara halal dan haram saat itu ada benda yang celah-celah tu. Gapo benda yang celah-celah tu, iaitu benda saat itu orang panggil kita duk ragu di sini makna tu langli, kata hukum benda hok duk tengah saat ni tu hukum gapo, hukum yo halal ke hukum yo haram. Apabila kita tak tahu kata hukum yo halal ke haram, maka itu orang panggil benda mustabihat. Orang panggil mustabihah. Benda syubhat, kalau bagi mudah-mudah benda syubhat ataupun benda mustabihat, orang panggil benda yang kita ragu, benda yang kita langli, kata hukum dia saat itu haram ke halal, itu orang panggil benda syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nak ayat secara ringkas, dan Nabi kata bagi orang yang jauh daripada benda syubhat ni, benda langli saat itu jauh, tak buat dengan benda syubhat, maka dia selamatlah dia, dan selamatlah agama dia, dan selamatkan diri dia sendiri daripada berlaku benda yang haram, dan selamat plot pai. Tetapi bagi orang yang buat benda syubhat, yang dekat dengan benda syubhat, benda yang kita langli, benda itu ragu kata ia tu haram ke halal, maka ia terjatuhkan di dalam benda yang haram juga. Kalaulah benda yang kita ragu, yang kita langli saat itu, akhir-akhirnya kita tahu tu hukum dia gapo haram, maka kita jatuh juga di dalam benda yang haram. Maka di dalam hadis ini Nabi royak tu Nabi suruh kita gapo, jauhlah daripada benda yang syubhat, sebab benda syubhat ni nak bawakan kita kepada benda yang haram.
Dan ini adalah apa maksud di dalam hadis ini. Dan juga Nabi kata di dalam tubuh badan kita saat ni tu, dia kata di dalam tubuh badan kita ada satu tokok daging. Dan kalaulah tokok daging saat ni tu baik, maka kita baik juga. Dan seluruh kita, perbuatan kita, kan ketama kita, maka baik juga kalaulah tokok daging saat ni tu baik. Tetapi kalaulah setokok daging di dalam tubuh kita saat ni tu jahat, iaitu kita pun yang dijahat juga, perbuatan kita pun yang dijahat juga. Dan hak benda syubhat ya tak kira dah. Dan pah nak kata apa lagi dengan benda haram. Dan hak haram yang ia buat dah, benda syubhat jah lagi, lebih buat lagi. Itu orang panggil satu tokok daging tu jahat juga. Gapo satu tokok daging hok di dalam tubuh kita, kalaulah baik maka kita baik, kalaulah tokok daging saat ni tu jahat maka kita jadi jahat juga. Apa? Iaitu Nabi kata ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Iaitu hati saat ni tu adalah besar. Deh, hati saat ni tu adalah besar, adalah orang panggil raja bagi tubuh badan kita. Kalaulah hati kita baik, maka kita pun baik juga, perbuatan kita pun baik juga. Kita tak akan buat benda yang haram dan juga tak akan dekat benda yang syubhat. Itu panggil hati yang baik. Tetapi hati yang jahat ni, dah benda haram dia buat, dah dia tahu dah kata haram, tetapi dia buat juga. Itu panggil hati yang baik. Apabila dia buat benda yang haram, apatah lagi benda yang syubhat, maka dia mudah menawak dengan benda syubhat tu. Sedangkan Nabi lagi tak bagi kita dekat dengan benda syubhat, sebab benda syubhat sana itu nak membawakan kita jatuh daripada benda yang haram. Dan itu maksud hadis yang ustazah baca tadi. Lepas tu kita main tengok sikit tentang rawi hadis ataupun sairangan hadis saat ni, iaitu Nu'man bin Bashir. Pia Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah ia nama Abdullah Nu'man bin Bashir bin Ka'ab Al-Khazraj Al-Ansar, iaitu orang Madinah. Wulida ba'da 14 syahra minal hijrah. Dan Nu'man sairangan hadis yang ustazah baca tadi tu adalah ia saat ni tu diberanak pada selepas daripada 14 bulan daripada hijrah. Iaitu hijrah mula-mula tak ada lagi. Lepas pada Nabi hijrah Mekah kepada Madinah saat itu 14 bulan, maka barulah beranak Nu'man bin Bashir. Lepas tu ya, Nu'man bin Bashir ni adalah orang budak yang pertama yang beranak di situ, di Madinah tu. Deh, selepas pada Nabi hijrah situ, ialah kanak yang mula yang beranak di Madinah selepas pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ayah dan ibu dia adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi tu yakdah daripada Ismail, iaitu orang yang dia dengan Nabi, orang yang bersalihat Nabi. Dan lepas tu ketika Nabi wafat, ketika Nabi mati wafat saat itu, umur Nu'man bin Bashir sairangan hadis tadi tu 8 tahun. Ketika 8 tahun ya Nu'man bin Bashir 8 tahun, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga iaitu Nu'man bin Bashir ni adalah orang yang mulia, orang yang baiklah, hati yang baik. Dan ia dibunuhkan pada satu qaryah, satu kampung pada tahun apa? Pada tahun 64 Hijrah. 64 Hijrah. Lepas tu dia saat itu ingat hadis, seorang sahabat yang ingat hadis. Lepas tu Imam Bukhari ni adalah imam yang besar di dalam ilmu hadis. Di dalam wicah hadis saat itu, Imam Bukhari adalah imam yang besar sekali di dalam wicah hadis, di dalam ilmu hadis. Dan kata Imam Bukhari ambil hadis daripada Nu'man, dan ambil hadis daripada Sahih Nu'man bin Bashir saat itu, dan hadis, dan juga dituliskan di dalam kitab hadis hok Nu'man kata saat itu, hok Nu'man goyak saat itu 114 hadis. Iaitu ia seorang yang banyak hafal hadis juga, Nu'man bin Bashir ni. Lepas tu nak royak ma'anil mufradat. Di sini nak royak secara ringkas, tak ada nak royak habis. Tetapi hok royak saat itu akan tubik periksa tuksab langren insyaAllah. Yang pertamanya bayyin. Apakah makna bayyin? Iaitu zahir, nyata, cacing. Dan itu makna bayyin. Dan makna mufradat ni adalah makna kita baca hadis. Dan kam ti macam tuabut hadis baca tadi tu. Dan bayyin iaitu innal halal bayyinun. Dan bayyin di sini makna apa? Iaitu makna zahir. Zahir makna apa? Iaitu cacing dan cerah, nyata. Yang kedua makna mustabihat. Apa makna mustabihat? Syubhah-syubhah tu iaitu jam'un mustabih wa muskil.
lima fihi min adamil wudu fil hilli wal hurmah, iaitu mustabihat ataupun syubhat saat itu adalah perkara yang adamul wudu, iaitu tidak nyata, tidak cerak, mai cacin kata ya saat itu fil hilli wal hurmah, kata ya tu haram ke halal. Benda yang tak nyata kalau kecap mudah-mudah. Itu makna mustabihat. Lepas tu satu lagi mudrah, makna apa? Nak ayat 3 saja. Hafal. Yang ketiga iaitu ittaqa syubhat. Ittaqa iaitu jauh daripada benda syubhat. Ibta'ada anha iaitu jauh daripada benda syubhat. Yang keempat waqa'a fi syubhat, iaitu ijtara'a 'alal wuqu' fi syubhat, iaitu berani buat benda syubhat. Itu makna waqa'a fi syubhat, berani buat benda yang syubhat. Lepas tu yang terakhirnya yang kelima iaitu mudrah. Makna apa mudrah? Iaitu qita'ah minal lahmi qadaru ma yumdihi fil fammi, iaitu mudrah iaitu satu tokok daging, sekadar mana, sekadar daging boleh mamuh dalam mulut, boleh kunyak dalam mulut tu. Itu panggil mudrah. Gapo setokok daging? Itu hatilah hak itu koyak saat itu. Ini adalah ma'anil mufradat. Khamai hak tu abut hadis 5 kalimah yang ustazah koyak kepada kita. Lepas tu akhirnya kita nak ayat makna al-ijmali. Makna ijmali ni nak ayat secara nak ayat syarah wilai sikit lagi pada itu ayat saat ni. Tak lewatkan masa. Yang pertama dia kata hadis ni fil hadis dalala ala anna al-asya' min haisu hukmu salasa. Iaitu hadis yang kita baca tadi tu baik hukum 3 hukum. Gapo hukum yang pertama? Yang pertama hukum huk Nabi royak al-hadis iaitu halal khalil la syubha fihi. Hukumnya yang pertama hukumnya halal. Seperti apa? Pakai huk kita pakai ni. Mataim ni orang panggil makan ni huk kita makan hari-hari wal maraqib muhabahah, dan orang panggil kenderaan yang kita naik, motosikal apa huk kita. Itu orang panggil huk kita, huk tu orang panggil halal yang nyata. Hukum yang kedua yang goyak pada hadis ni iaitu haram khalis. Benda yang haram yang nyata. Seperti apa? Kasyurbil khamri, seperti minum arak. Arak saat ni tu. War riba wa zina wa aklul malil yatim. Makan arak, minum arak. Hak tu haram nyata-nyata dah, tak kena royak atau halal, tak kena royak. Sebab itu kalau hadis telah royak dah kata ya saat ni tu haram. War riba, makan riba, dak biar. Wa zina, dan zina. Wa aklul malil yatim, dan makan harta benda anak yatim. Itu haram juga. Ini haram hak nyata. Dan hukum yang tiga iaitu apa? Iaitu mustabihah, benda yang syubhat, yang tak nyata kata ya tu haram ke halal. Seperti apa? Kal muamalat wal mataim allati yataraddud fi hukmiha. Kal muamalat, seperti muamalat ni orang panggil dok gau. Sama-sama kita sepengah bekno. Nak royak misal sepengah kita duduk oleh satu kampung. Apabila ada kampung kita kena gau gi mari lah. Hak ni orang panggil apa? Muamalat. Hubungnya muamalat ni hubungnya masyarakat itulah dah. Lepas tu di dalam kampung kita ada seorang tu dia kaya benar. Dan kita seorang anak kampung saat ni tu kita tahu kata dia tu kaya sebab apa? Sebab dia ada benda tak molek so. Lepas tu dia ada dia buat benda tak molek so, dan selagi dia buat benda yang tak molek. Yang molek so, tak molek so. Lepas tu satu hari raya masalah dia mari-mari kita untuk nak duit kepada kita. Dan kita tak tahu kata duit hok yo wi saat ni tu adalah duit hok molek ke hok tak molek, benda hok yo buat molek ke benda yo buat tak molek. Jadi kita ragu dak dengan duit hok yo nak wi tu. Jadi kita langleh dak duit hok yo nak wi, kata duit dia saat ni tu daripada benda halal ke benda yang haram. Apabila kita ragu, apabila kita langleh, maka itu orang panggil benda mustabihah, benda syubhat. Ini misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata benda syubhat saat ni tu nak ayat makna syubhat iaitu hiya kullu amrin taradidu hukmihi bainal halal wal haram. Iaitu syubhat tu apa? Iaitu tiap-tiap barang yang taradud, yang kita langleh, yang kita tak cerak di segi apa? Di segi hukum. Kata ya saat ni tu halal ke haram. Itu makna syubhat. Tak cerak kata ya tu halal ke haram. Yang ketiga
iaitu al-ishtibah amrun nisbi laisa bimutlaq fala yaqa al-ishtibah li jami'in nas walakin yaqa li katsirin minan nas, iaitu benda syubhat, benda hok kita langlai saat itu, benda saat itu amrun nisbi, makna tu benda langlai saat itu di segi kita. Dan iaitu ramai-ramai dalam 10 orang masalan. Dalam 3 orang ni, Muhammad, Ahmad dan Zaid. Iaitu 3 orang ni orang panggil ramai-ramai dah masalan. Iaitu satu benda saat ni tu Muhammad dengan Ahmad dia kata benda ni bagi dia dua orang saat ni tu gapo? Benda yang halal bagi dia. Tetapi benda yang haram bagi dia. Tetapi bagi Zaid saat ni tu iaitu benda saat ni tu dia tak tahu kata halal ke haram. Dia tak tahu. Bagi Muhammad dengan Ahmad iaitu haram bagi dia. Tetapi Zaid ni kata dia tak tahu kata benda saat ni tu haram ke halal. Iaitu suan bukon, iaitu benda yang syubhat, benda yang kita langlai saat ni tu pen suan bukon, kata ความคิดของส่วนบุคคล. Dia ni fikir kata benda ni benda halal, dia ni fikir kata benda ni benda syubhat yang tak nyata. Masalan, hok ความคิด hok ส่วนบุคคล kata benda-benda ni saat ni tu adalah benda yang syubhat. Semua orang kata benda syubhat lah kodak. Tetapi hok ni adalah hok siti ส่วนบุคคล. Dan dia kata yo ning fikir tabek ni, hok ni fikir tabek ni, hok ni orang panggil amrun nisbi. Lepas tu yang keempat dia kata di kalimah hok dalam hadis dia kata famanit taqasyubahat istabra'a li dinihi wa irdih. Pada hadis tu pada cuang tu Nabi kata yang bagi lil muslim an yaqa. Hak ni wajib di atas kita, lazim di atas kita, dan tak Islam saat itu kena jauh daripada benda yang syubhat. Dan untuk kita nak liyahfazu dinihi minal wuqu' fi ma haramallah, dan untuk jagakan agama kita daripada berlaku benda yang haram kepada Allah Subhanahu taala. Dan seperti juga Nabi suruh kita apa? Dah jaga di atas apa? Di atas benda yang syubhat tu. Ini yang keempat. Lepas tu satu lagi yang ketujuh iaitu dan hadis ni tunjuk kata bahwasanya hati kita ni adalah raja bagi tubuh badan kita. Kalaulah hati kita molek, maka kan ketam kita hok tubik berbuat hok kita hok buat saat itu, maka nak jadi molek juga. Tetapi kalaulah setokok daging ataupun hati di dalam tubuh kita saat itu jahat, maka semua kita pun jadi jahat, perbuatan kita pun jadi jahat. Itu panggil kepentingan hati. Maka kita kena jagalah hati kita dengan baik-baik. Dan sebab hati kita saat itu adalah raja, adalah panggil nak kontrolkan kita, kontrolkan perbuatan kita. Dan ini apa? Panggil kita kena jaga sungguh-sungguh hati kita. Maka ini adalah hadis yang pertama yang kita belajar. Dan secara ringkas, secara cepat. Dan kalaulah pihak tak ada, maka ulailah dengan semula. Dan semoga kita bermanfaat dan boleh make faedah daripada klip ini, daripada video ini. Dan tak banyak pun, boleh sikit pun tak apa dah. Maka dan kalaulah perkara Ustazah hurai syarah saat itu silap, maka maafkan kepada Ustazah. Kalaulah baik itu, kalaulah betul itu daripada Allah Subhanahu taala, maka akhir kalam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.